Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan rayuan kes titah edendum AG oleh Najib. Malangnya, keputusan ini tidak menyebelahi Najib Tun Razak. Sekali lagi Najib kalah di dalam rayuan tersebut. Apalah nasib yang akan menimpa Najib selepas ini? Ada yang kata habis sudah nasib Najib. Mahkamah hari ini menolak bantahan Najib terhadap rayuan kes titah adendum AG. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak bantahan awal yang dikemukakan oleh Najib Razak terhadap rayuan Peguam Negara AG berhubung kewujudan satu dokumen tambahan yang didakwa membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjaranya dalam tahanan di rumah. Panel tiga hakim yang diketuai oleh Hakim Besar Malaya, Hasna Mohamed Hasim dalam keputusan sebulat suara memutuskan bahawa 7 persoalan undang-undang yang dikemukakan oleh Peguam Negara boleh diadili dan disemak oleh mahkamah. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Zabaria Muhammad Yusuf dan Hanifa Farikullah. Panel berkenan kemudian menetapkan esok untuk mendengar rayuan AG. Pada 28 April lepas, Mahkamah Persekutuan telah memberi kebenaran kepada AG untuk meneruskan rayuan berhubung dokumen tambahan itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia, kami sayang kesihatan kami. Baik, saudara-saudara sekalian, ini di tangan saya ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang akan membuatkan kita mendapat imun badan meningkat sehingga 430%. Peningkatan daya imun badan kita menyebabkan kita kuat melawan penyakit. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita susah untuk sembuh daripada penyakit atau tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang makin lemah. Dengan peningkatan daya imun badan dan transfer factor yang mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi bijaksana ini, imun badan kita akan menjadi kuat dan kita boleh sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan oleh daya imun badan yang rendah. Antaranya 3 serangkai, kencing manis, tinggi darah, gout dan macam-macam lagi lah. Kanser, semua itu disebabkan imun badan yang tidak seimbang. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tunggu sampai sudah terlambat baru anda mencari-cari. Produk ini lulus KKM, produk ini diiktiraf dan diperakui doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya segera, jangan tangguh-tangguh. Baiklah saudara-saudara sekalian, rayuan AJ itu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 6 Januari lalu yang membenarkan rayuan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Titah tersebut dipercayai diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang didakwa membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah. Berhubung sabitan kesalahan penyelewengan dana SRC Internasional berjumlah 42 juta ringgit. Ia bagi mendapatkan perintah memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab serta mengesahkan kewujudan titah bertarikh Januari tahun lalu. Hakim Hasna berkata 3 soalan pertama yang dibangkitkan oleh Peguam Negara berkaitan pembentangan bukti baharu merupakan isu perundangan baharu yang memerlukan pertimbangan lanjut oleh mahkamah. Bagi soalan keempat hingga keenam, beliau berkata soalan tersebut berkaitan peranan Peguam Negara khususnya berhubung kegagalan memfailkan afidavit balasan pada peringkat permohonan kebenaran semakan kehakiman. Hakim Hasna turut memaklumkan pihak Najib berhujah bahawa soalan keempat hingga keenam merupakan cubaan Peguam Negara untuk mengelak daripada mematuhi kewajipan pendedahan telus duty of candor yang dikenakan ke atas pihak berkuasa awam dan Peguam Negara dalam prosiding semakan kehakiman. Kami mengambil maklum sama ada kewajipan ini boleh dikenakan terhadap Peguam Negara pada peringkat baharu prosiding semakan kehakiman, katanya. Soalan ketujuh pula berkaitan kebolehakiman justiciability
yang telah disentuh oleh Mahkamah Tinggi. Isunya di sini ialah sama ada perkara yang dibangkitkan yaitu dokumen tambahan addendum boleh dipertimbangkan secara kehakiman oleh mahkamah ini. Soalan ini berkait rapat dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Justru kami berpandangan bahawa semua soalan yang dibangkitkan oleh pihak peguam negara bukan bersifat akademik atau hipotesis semata-mata. Sehubungan itu, kami sebulat suara menolak bantahan awal oleh responden, kata mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Akhirnya dia keluarkan rahasia besar yang ramai tak pernah tahu. Anwar Ibrahim seringkali dicop sebagai seorang yang tak tunai janji. Anwar Ibrahim dicop sebagai tak buat apa yang dia kata, terutamanya dalam sambungan kontrak SPRM dan juga peguam negara atau hakim. Tetapi apa yang mengejutkan ini pengakuan Anwar Ibrahim. Saya rasa ada kebenarannya. Anwar Ibrahim kata, kalau disambung mereka kata kita hianat. Kalau tak disambung pun mereka juga kata hianat. Itu pengakuan Anwar Ibrahim. Proses pelantikan dan penyambungan penjawat awam termasuklah hakim perlu mengikut prosedur yang ketat dan bukannya kuasa mutlak Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia perlu melalui proses rasmi termasuk rujukan dan perkenan yang di Pertuan Agong serta dibawa ke Majlis Raja-Raja. Menurut beliau, apabila sesuatu pelantikan atau penyambungan dibuat, wujud kecenderungan sesetengah pihak untuk menuduh berlaku pengkhianatan meskipun tuduhan yang sama juga dilemparkan apabila keputusan yang sebaliknya diambil. Apa yang berlaku adalah prosesnya. Kalau ada yang kata ini kuasa mutlak PM mutlak tidak, kata Anwar Ibrahim. Kalau faham perlembagaan, saudara tahu prosesnya. Bila ada satu kes disambung atau tugas, dikata hianat. Satu kes tak disambung, tugas pun dia kata hianat. Ini masalah bila institusi yang sepatutnya bebas dan berintegriti dipolitikkan, katanya dalam perjumpaan bulanan dengan warga Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Terapi ini meningkatkan imun badan kita supaya imun badan kita menjadi bijaksana, kuat untuk melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Dia bodoh sampai tak mahu lagi menyerang penyakit dalam tubuh badan kita. Macam mana dia boleh jadi bodoh? Banyak puncanya. Oleh itu, apabila imun badan kita meningkat dan menjadi bijaksana, kuat dengan Transfer Factor for Life ini, imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana, kita mampu melawan semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang akan bertarung melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Peningkatan daya imun tubuh badan kita akan menjadi bijaksana kerana imun badan kita atau Transfer Factor ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Produk ini halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan diiktiraf sebagai luar biasa, penemuan ajaib. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lama-lama, Anda akan menyesal. Sudah penyakit dah terlalu teruk, baru Anda mencari produk ini. Mungkin waktu itu Anda sudah menyesal kerana menderita. Ramai sudah orang yang menerima manfaatnya, ramai sudah orang yang sembuh daripada pelbagai masalah kesihatan kerana imun badan kita yang meningkat melawan penyakit. Dapatkannya dengan segera. Saudara, jelas Anwar Ibrahim sebarang keputusan berkaitan perkhidmatan dalam institusi kehakiman perlu dihormati dan tidak wajar dijadikan medan perbelahan politik atau tekanan kumpulan tertentu. Harus ingat, kita kena pertahankan institusi ini, bukan ikut selera politik atau kelompok tertentu dan pelobi, tegasnya. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa perbezaan pandangan terhadap keputusan mahkamah seperti dalam isu lepas tanpa dibebaskan
tidak harus dijadikan alasan untuk mempertikaikan kebebasan badan kehakiman. Kalau Datuk Seri Najib dapat DNA, dia kata PM campur tangan dan khianat. Kalau SS dapat DNA, salah juga. Kalau tak dapat DNA pun salah juga. Saya kata itu bukan urusan saya. Soal saya setuju atau tidak, itu bukan isu, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jika Anda sayang dengan negara kita, buat tanda pagar kami sayang Malaysia. Dapatkan produk ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita ketahui dua adun Sabah dan pemberi maklumat didakwa di mahkamah. Tapi yang kita nak tahu, apa pengakuan daripada dua adun Sabah selepas mereka dimalukan di media dan juga didakwa di mahkamah. Ada yang akan menganggap mereka mungkin akan letak jawatan atau mungkin akan menarik diri daripada jawatan-jawatan yang mereka sandang. Kalau mereka letak jawatan bermaksud akan berlaku kehilangan jawatan beberapa menteri. Kami dimalukan dalam media, tetapi akan buktikan kita tak bersalah, kata dua adun Sabah selepas didakwa di mahkamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah dan seorang pembantu Menteri Negeri yang didakwa atas tuduhan rasuah hari ini mendakwa bahawa mereka telah digambarkan secara tidak adil di media. Namun begitu, Adun Sindumin Yusuf Yaakob yakin bahawa proses mahkamah akan membuktikan bahawa mereka tidak bersalah. Kata beliau, saya ingin menegaskan dan yakin kami tidak bersalah dalam kes rasuah inilah, kata beliau. Mungkin kita telah banyak dihumiliate dalam media dan melalui proses ini, kami akan membersihkan nama kami melalui mahkamah, katanya. Jadi kami yakin dengan sistem keadilan dan proses mahkamah di negara ini, katanya yang juga adalah pengerusi Khazanah Sabah dan media. Kepada media selepas membayar ikat jamin di Mahkamah Kota Kinabalu hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu. Kamu rasa apakah benar apa yang berlaku ini? Benarkah ini akan menjejaskan pilihan Raya Negeri Sabah? Jika Anda setuju, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah. Dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, dengarkan baik-baik paci-paci, maci-maci, aka-aka, abang-abang, adik-adik dan sekalian. Ini produk ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Kalau imun badan kita tak jadi kuat, kalau imun badan kita menjadi semakin bodoh, kita tak sembuh daripada penyakit dan kita mungkin akan mengalami masalah kesihatan sampai bila-bila. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, jika anda mahu cepat sembuh dan cepat kuat pemulihan untuk masalah kesihatan, dapatkan produk ini. Melalui peningkatan imun badan kita, kita boleh lawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan juga diiktiraf dan diakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tunggu lama-lama. Nanti sampai anda sudah menyesal, penyakit dah melarat, ubat dah sekarung dimakan, baru anda cari ini. Dapatkan sekarang selagi boleh mencegahnya. Saudara-saudara sekalian, kami yakin, kata mereka, kami yakin sistem keadilan dan proses mahkamah di negara ini, katanya. Terdahulu Yusuf didakwa kerana menerima rasuah sebanyak RM200,000 daripada ahli perniagaan Albert Tay pada Mac 2023 bagi membantu memproses lesen pencari galian untuk Syarikat Nusa Kini. Turut didakwa ialah pembantu Menteri Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Andi Suryadi Bandi, yang dituduh menerima wang tunai RM150,000 daripada Tay bagi memudahkan permohonan lesen untuk Syarikat Sinaran Hayat Sdn Berhad. Albert Tay pula didakwa kerana memberi suapan tersebut. Andi pula menyatakan bahawa dirinya, Yusuf, tidak akan membiarkan prosiding mahkamah mengganggu tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat.
Kata beliau, saya akan bersama-sama dengan Dr. Yusuf akan membuktikan kami tidak bersalah. Kami akan membersihkan nama kami dan insya Allah ia akan berjalan dengan baik, katanya. Dan sementara itu juga saya akan terus menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dan itu yang paling utamalah, kata beliau. Harimau satu dalam ruangan komen mengatakan media ini untuk segelintir orang saja. Sebab tu DAP asik pakai peguam untuk menang dalam politik. Jarang ada DAP menang, tolong rakyat, harap rakyat buat kira-kira, kata Harimau satu. Tak tahu apa kaitan dengan DAP, mungkinkah ada kaitan dengan apa yang Harimau cakap ni? Saya tak tahu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.